Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina Recording in progress. wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpun di atas talian untuk kita sambung balik perbincangan kita menggunakan kitab yang ditulis oleh guru saya sendiri, iaitu Syekh Sharaf Mahmud Al-Qudah, yang bertajuk Al-Hadiyun Nabawi fir Raqaiq, ataupun dalam bahasa Melayunya Petunjuk Nabawi bagi Penyucian Jiwa. Dan insya-Allah hari ini kita nak sambung hadis yang ke-17. Kata penulis, An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah qala man 'ada li waliyan faqad aadhantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adhani la u'idhanna. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dalam kitab Ar-Riqaq, yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, man 'ada li waliyan, sesiapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harb, sesungguhnya aku telah mengisytiharkan perang terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai', tidaklah satu orang hamba yang ingin mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku sukai, yang lebih dicintai di sisiku, melainkan daripada apa yang telah aku wajibkan ke atasnya, ataupun daripada aku telah fardukan ke atasnya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil, seorang hambaku sentiasa menghampirkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunat, hatta uhibbahu, sehingga aku jadi cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu, dan apabila aku cinta kepadanya, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi telinga yang dia aku menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan menjadi pandangan yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya yang dia memegang dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha,
dan dengan kaki yang dia berjalan dengannya. Wa in sa'alani la u'tiyannah. Jika dia meminta kepadaku, maka aku memberikan kepadanya. Wa in ista'adzani, dan wala in ista'adzani, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, la u'idzannah, dan aku akan melindunginya, dan sungguh-sungguh aku akan melindunginya. Inilah hadis yang penulis masukkan sebagai hadis yang ke-17 dalam kitab ini, dan insya-Allah kita cuba untuk mengambil faedah, mengambil pengajaran daripada hadis-hadis ini. Baik. Daripada hadis yang kita bacakan ini. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kalau siapa-siapa yang tak pernah dengar hadis-hadis yang seperti ini dinamakan sebagai hadis qudsi. Sebelum ni pun saya telah huraikan apa maksud hadis qudsi. Yang mana mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang pelik, kan? Kenapa pula yang ni Allah Ta'ala firman pula? Setahu saya firman Allah ni dalam Quran aja. Tuan-tuan, Al-Quran itu sebahagian daripada kalam Allah. Tetapi kalam Allah ini meliputi yang lain juga. Yang kita katakan Taurat, Injil, itu pun kalam Allah juga, kan? Okey. Jadi firman Allah yang diriwayatkan melalui jalan hadis namanya hadis qudsi. Cuma dia bukan Quran lah. Dia bukan Quran, maksudnya ada yang sahih, ada yang tak sahih lah. Ada yang palsu pun ada hadis qudsi ni. Melihat kepada jalur perawi-perawi itulah, ya. Tapi kat sini hadis ni sahih. Nabi SAW meriwayatkan kalam Allah Azza wa Jal. Dalam hadis qudsi ni ada beberapa perkara yang kita boleh ambil. Yang pertama, Nabi SAW menukilkan daripada Allah, yang mana Allah berfirman, man adali waliyan faqad adhantuhu bil harb. Sesiapa yang memusuhi wali daripada kalangan wali-wali Allah, maka Allah Azza wa Jal mengisytiharkan perang pada dia. Yang pertamanya, kata Syekh di sini, kalau siapa ada buku lah terjemahan tu boleh tengok muka surat 193. Syekh kata sebahagian orang menjadi wali-wali Allah adalah perkara yang tidak dapat diragukan. Maksudnya, wali Allah ni memang ada. Apa maksud wali? Bila orang kata wali ni apa wali ni? Wali ni tuan-tuan ialah manusia yang Allah Subhanahu wa taala angkat darjat dia. Yang Allah Subhanahu wa taala jadikan orang ni istimewa berbanding orang lain. Ya. Maka sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan ke atas mereka dan mereka tidak akan bersedih. Mereka tak bersedih. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Apa di antara ciri-ciri wali yang Allah Taala angkat darjat mereka ni? Syaratnya ialah allazina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Jadi syarat nak jadi wali ni, dia kena ada dua ni lah. Yang pertama kena beriman dan yang kedua kena bertakwa. Cuma sebahagian ulama membahagikan wali ni kepada dua kategori lah. Satu wali yang umum, satu wali yang khusus. Wali yang umum ni maksudnya Allah Ta'ala adalah wali kepada semua orang mukminin. Seperti mana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman yang mengeluarkan mereka daripada kegelapan. Maksudnya yang ni merangkumi semua orang yang beriman. Asalnya kita tak tahu apa itu hidayah. Asalnya kita tak tahu apa itu yang Allah Ta'ala suka dan apa itu yang Allah Ta'ala tak suka. Sehingga kan diturunkan kepada kita wahyu. Sehingga diturunkan kepada kita Al-Quran dan Sunnah. Barulah kita tahu, oh yang ni Allah Ta'ala suka, yang ni Allah Ta'ala tak suka. Oh yang ni di antara sifat Allah, oh yang ni bukan sifat Allah. Baru kita tahu. Kerana Allah Azza wa Jalla adalah ghaib dan tidak dapat dilihat dengan mata kasar kita dalam dunia ni. Jadi Allah Ta'ala turunkan kepada kita wahyu
mengeluarkan kita daripada kegelapan, mengeluarkan kita daripada kejahilan kepada cahaya hidayah, kepada cahaya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu umumlah. Maksudnya Allah adalah waliyul ladzina amanu. Allah adalah pembantu. Allah adalah penjaga bagi orang-orang mukmin. Nak minta perlindungan pada Allah. Allah akan membantu orang-orang mukmin. Ya, sebab itu kata Syekh, dia kata sesungguhnya wali ni pada bahasa ialah nasir, orang yang membantu. Ya, maka sesiapa yang berjihad dengan segala usaha yang ada, sama ada dengan tenaganya ataupun dengan hartanya ataupun dengan apa saja untuk membantu agama Allah, maka dia ni salah seorang daripada wali-wali Allah lah. Kerana wali ni membantu agama Allah, maka disebutlah sebagai wali pada bahasa. Tapi pada syarak, bila disebutkan wali, maksud wali di sini adalah wali yang khusus, iaitu orang yang bertakwa dan orang yang beriman. Tak mungkin satu orang menjadi wali yang istimewa sehingga Allah Ta'ala sebut, siapa yang memusuhi waliku, aku akan mengisytiharkan perang padanya, melainkan dia mesti beriman dulu. Kalau imannya tidak beres, tak mungkin dia jadi wali. Dan dia mesti bertakwa. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, wali dalam makna yang disebutkan dalam hadis ni bukanlah Nabi. Ya, wali dia bukan Nabi lah, tapi dia orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Dan orang yang beriman dan bertakwa ni setiap masa ada lah. Kan? Setiap masa dan setiap zaman dia akan ada. Sehinggalah apabila Allah Azza wa Jal menghantar angin yang akan mematikan semua orang yang dalam jiwanya ada walaupun sebesar zarah iman, sebesar biji sawi iman. Ya. Cuma orang bertanya, apa itu takwa? Takwa ni apa dia? Takwa ni taat pada Allah lah. Bila kita kata takwa, maksud takwa tu tunduk pada Allah Azza wa Jal. Dan takwa ni ada darajat. Takwa ni ada darjat-darjat dia. Darjat takwa yang paling rendah, itu pun kalau kita boleh buat, alhamdulillah. Apa dia? Kata Syekh, amalul wajibat wa tarkul muharramat. Dia kata, takwa yang paling kita kena buat, nak dapatkan gelaran takwa tu paling rendah sekali, yang kita mesti buat. Amalul wajibat wa tarkul muharramat. Meninggalkan benda yang wajib, mengamalkan benda yang wajib dan meninggalkan benda yang haram. Benda yang wajib kita buat semua, benda yang haram kita tinggal semua, baru jadi takwa. Kan? Itu yang paling rendah tu. Dia ada tinggi lagi. Tinggi sikit pada tu dipanggil sebagai warak. Ini sebenarnya pertengahan lah warak. Apa itu warak? Warak ni dia tinggi sikit, dia melakukan perkara sunat banyak, meninggalkan perkara-perkara yang makruh, dan meninggalkan perkara yang syubuhat. Meninggalkan perkara yang tak jelas. Kerana bimbang ia boleh memudaratkan akhirat. Sebab tu orang kata warak ni apa dia? Warak ni tinggal benda yang mungkin membahayakan akhirat dia. Benda tu mungkin tak jelas lagi haram dia. Mungkin bukan haram pun. Mungkin benda tu harus, tapi ditinggalkan juga. Sebab apa? Sebab dia takut benda ni boleh memudaratkan akhirat. Ya? Boleh memudaratkan akhirat dia. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, yang ni dikira pertengahan. Dia ada lebih tinggi lagi pada tu. Yang lebih tinggi daripada tu, benda yang dipanggil sebagai zuhud. Ini paling tinggi. Iaitu dia tinggi lagi pada warak. Apa dia? Kalau warak tadi meninggalkan benda yang makruh, haram confirm lah. Meninggalkan benda yang makruh, meninggalkan benda yang syubhat, meninggalkan benda yang mubah, benda yang harus kerana bimbang memudaratkan akhirat. Ya. Kalau zuhud, kata para ulama, dia
tinggi lagi pada tu, dia tinggalkan benda yang makruh pun tinggal, benda yang syubhat pun tinggal, benda yang harus yang tak ada faedah untuk akhirat pun dia tinggal. Benda yang orang kata apa, benda yang harus, tapi dia tengok benda ni tak ada manfaat untuk akhirat aku, dia tinggal juga. Sampai tara itulah zuhud yang tu tinggilah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, nak orang kata apa, menjadikan seseorang ini diangkat sebagai wali Allah, sebagai kekasih Allah yang dilindungi oleh Allah Azza wa Jal, paling tidak dia kena bergantung dengan syariat Allah. Paling tidak dia kena berpegang dengan syariat Allah, berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin satu orang menjadi wali dalam keadaan dia tidak beriman. Tidak mungkin dia menjadi wali dalam keadaan dia tidak berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini benda yang kita kena tahu. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Bila sebut tentang wali ni, Syekh hurai sikit tentang maksud karamah. Kerana wali ini di antara keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia adalah karamah. Okey? Jadi soalan ditanya, dia kata, adakah karamah ini di antara syarat untuk menjadi wali? Maka Syekh mengatakan, sebelum kita nak jawab soalan tu, kita kena tahu dulu karamah tu apa dia, kata Syekh. Dan sebelum nak tahu karamah tu apa dia, kita kena tahu dulu Allah Azza wa Jal memperjalankan dunia ni dengan undang-undang yang dipanggil sebagai sunnatullah. Ada perkara yang dipanggil sebagai hukum akal, ada benda yang dipanggil sebagai hukum adat. Hukum akal apa dia? 2 tambah 2, 4. Logik. Kalau orang kata 2 tambah 2, 5, tu tak logik. Okey. Ada juga yang dipanggil sebagai hukum adat. Hukum adat ni benda yang biasa. Api membakar. Makan jadi kenyang. Adakah itu hukum akal? Tak. Ada orang makan tak kenyang-kenyang. Ada juga. Kita pun kata, hang ni bela ke apa? Makan tak kenyang-kenyang. Contoh kan. Begitu juga. Api membakar ada benda yang tak terbakar dengan api. Sebab itu, perkara yang menyanggahi adat, dia tak dinamakan sebagai benda yang menyanggahi akal. Dan apabila Allah Azza wa Jal memberikan mukjizat kepada para anbiya, para ulama mendefinisikan mukjizat tu apa dia? Dia kata khawariqul adah ajraha Allahu ala aidil anbiya. Itu di antara definisi yang biasa kita dengarlah. Perkara yang mencari adat, perkara yang mengoyak kebiasaan, perkara yang melanggar kebiasaan manusia yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, ya Allah Subhanahu wa taala jadikan ia berlaku di atas tangan para anbiya untuk membuktikan kenabian dia. Untuk membuktikan kenabian seseorang nabi, Allah Taala bagi mukjizat kat dia. Apa itu mukjizat? Bukan benda yang menyanggahi akal. Benda yang menyanggahi adat. Yang mana benda yang menyanggahi adat ni maksudnya dia still logik. Boleh berlaku tapi sangat-sangat ganjil, sangat-sangat jarang. Dan bila kita sebut tentang mukjizat, bila kita sebut tentang karamah, ia berlaku atas kehendak Allah, ia berlaku atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu Syekh menyebutkan, dia kata apabila Allah Taala memperjalankan dunia ni dengan undang-undang, kebiasaannya manusia ni lahir dengan adanya perhubungan suami dan isteri. Ada benih suami, ada benih isteri, maka jadilah keturunan, terhasillah zuriat. Tapi ada ketika Allah Taala ubah kebiasaan itu menjadikan Adam tanpa memerlukan kepada ibu dan ayah. Allah Ta'ala jadikan Isa alaihi salam daripada perempuan saja, daripada ibunya saja. Tidak ada di sana perhubungan di antara Maryam dengan mana-mana suami, dia tak ada. Adakah itu benda yang menyanggahi akal? Tidak, menyanggahi kebiasaan. Kerana Allah Azza wa Jal mampu untuk melakukan perkara itu, mampu untuk menjadikan benda itu. Baik, Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkara yang mencari adat ini ada beberapa perkara lah, ada beberapa jenis. Yang pertama mukjizat.
Iaitu yang saya sebut tadi, Allah Ta'ala berikan kepada para anbiya untuk membuktikan kenabian mereka. Maka sebab itu Allah Ta'ala berikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim, api tidak membakar dia. Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Musa mukjizat. Allah Ta'ala beri kepada Nabi Isa mukjizat. Allah Ta'ala beri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizat macam-macam lah. Ya. Itu kalau berlaku pada Nabi, kita namakan ia sebagai mukjizat. Kalau berlaku pada wali-wali, orang-orang saleh, orang mukmin yang bertakwa, yang ni kita panggil sebagai karamah. Orang Melayu kadang-kadang dia panggil keramat. Keramat ni maksud daripada perkataan al-karamah, iaitu perkara luar biasa yang Allah Ta'ala jadikan ia berlaku di atas tangan orang-orang yang bertakwa. Dan ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kena percaya benda ni ada. Perkara luar biasa yang berlaku pada orang-orang saleh. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ia berlaku pada Maryam. Ketika mana Zakaria masuk aja, dia nampak Maryam ni ada makanan. Sehingga kan Allah Subhanahu wa Ta'ala merakamkan di dalam Al-Quran, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Bila Zakaria masuk je jumpa dengan Maryam, dia akan dapati di sisi Maryam ada rizqa. Kan ada, orang kata apa? Ada makanan. Sehingga kan dia tanya, wahai Maryam, daripada mana datang benda ni? Maka Maryam pun kata, ia datang di sisi Allah. Ia datang daripada Allah. Allah Ta'ala yang bagi. Begitu juga kalau kita tengok di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada cerita tentang Ashabul Ukhdud. Bagaimana Allah Azza wa Jal memberikan karamah, memberikan keistimewaan kepada budak yang belajar ilmu yang benar di samping dia belajar ilmu sihir. Kan, kisah Ashabul Ukhdud ni saya kira ramai di kalangan tuan-tuan dan puan-puan dah tahu dah. Yang mana seorang raja memilih satu orang budak untuk dijadikan sebagai ahli sihir negara. Setelah ahli sihir yang ada itu dah tua, dia mencari pelapis. Maka anak muda ini pergi belajar sihir, dia buat selection, dia buat audition dulu, nak pilih yang terbaik, nak pilih cream of the cream, sehingga kan bila dipilih yang terbaik, budak ni bila nak pergi belajar sihir dekat istana, dia berhenti sekejap belajar dekat Tok Rahib. Di dalam perjalanan tu, di tengah-tengah jalan tu ada satu rumah rahib, rumah orang yang beribadat dengan ilmu yang benar, dengan wahyu yang benar. Maka dia belajar dengan Tok Syekh ni. Jadi sebelum dia pergi belajar sihir, dia berhenti kejap dengar Tok Syekh ni mengajar. Lama-lama bila dia belajar dua-dua, dia rasa macam dua-dua ilmu ni mungkin dia rasa bercanggah. Kan? Tapi dia lebih terkesan dengan ilmu yang Tok Rahib ni ajar. Satu hari dia nak berjalan pergi ke tempat belajar, tengok-tengok orang ramai duk berkumpul. Orang ramai duk berhimpun. Dia tengok ramai duk berhimpun pasal apa ni? Rupanya ada satu binatang yang menghalang laluan. Binatang buas yang menghalang laluan, orang tak boleh lalu. Maka pada waktu itulah dia ambil batu, dia kata, hari ni aku akan tahu ilmu siapa yang paling disukai di sisi Allah. Dia pun doa, dia kata, ya Allah, ya Allah, kalaulah ilmu yang Tok Rahib ni ajar lebih engkau sukai daripada ilmu tukang sihir, maka matikanlah binatang ni dengan batu ni supaya orang boleh lalu. Dia pun balik, mati binatang tu, orang boleh lalu. Itu karamah Allah Ta'ala bagi kat dia. Dan karamahnya itu sampai dia boleh mengubati orang, mencelikkan orang yang buta dengan doa dia, mencelikkan orang mencelikkan menteri yang buta, sehingga kan raja tengok dah ada pandangan balik, dah ada penglihatan balik kan. Tapi itu cerita yang panjang, sehingga raja pergi bunuh dia kerana dia beriman dengan Tuhan yang sebenar selain daripada kebatilan yang dipercayai oleh raja dia dan orang-orang yang berada di situ, oleh majoriti orang yang berada di situ. Itu dipanggil karamah. Itu dipanggil karamah yang Allah Ta'ala beri, keistimewaan yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang bertakwa. Ya, begitu juga kalau kita tengok apa yang berlaku pada suratul Kahf, apa yang berlaku pada pemuda
Al-Kahf, pemuda Al-Kahfi, yang mana mereka tidur selama 300 tahun. Kan panjang tu. Tak makan. Mereka bukan para anbiya, tetapi Allah Ta'ala memberikan keistimewaan kerana mereka lari nak menyelamatkan akidah mereka. Maka ini adalah sebahagian daripada karamah yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang saleh. Tetapi di sana ada juga keistimewaan luar biasa yang Allah Ta'ala berikan kepada, bukan kepada orang saleh, bukan kepada para anbiya, tetapi pada orang yang jahat ataupun orang yang kafir. Ada juga. Ada juga. Tapi yang ni dipanggil istidraj. Apa itu istidraj? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Idza ra'aita anna Allah yu'ti ahadan min ad-dunya ma ahab atau ma yuhib ala ma'asih, fa'lam annahu istidraj." Atau kama qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, apabila kamu melihat Allah Azza wa Jal memberikan seseorang itu daripada habuan dunia. Bila kamu tengok Allah Azza wa Jal berikan dia ni keistimewaan dunia banyak. Kan? Ala ma'asi. Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abd min ad-dunya ala ma'asihi ma yuhib. Bila kamu melihat Allah Azza wa Jal berikan seorang hamba daripada habuan dunia yang berupa maksiat, dia teruskan berada di atas maksiat, ala ma yuhib, ikut suka dia nak buat apa, fa innama huwa istidraj, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis hasan riwayat Imam Ahmad. Sesungguhnya ia adalah istidraj. Hati-hati, kerana bimbang itu adalah istidraj. Mungkin Allah Ta'ala beri kepada orang yang fasik, orang yang derhaka pada Allah, dan mungkin juga Allah Ta'ala beri kepada orang yang kafir. Sebagai contoh, kalau kita tengok di dalam sejarah Samiri umpamanya. Syekh sebut di sini. Samiri, Allah berikan keistimewaan kepada dia sehingga dia boleh wujudkan patung. Dia wujudkan patung, dia bina patung daripada perhiasan-perhiasan Bani Israel, dia kumpul-kumpul. Kemudian dia ambil pasir yang dipijak oleh kuda yang dia nampak Jibril naik kuda tu. Cerita ni panjang lah. Ada masa nanti kita cerita lebih detail. Cuma dikatakan dia nampak lepas daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala belah laut untuk Bani Israel, dia nampak Jibril di atas kuda. Jadi kuda tu berjalan, bekas tapak kaki kuda tu dia ambil, dia simpan, dan dia ambil tanah tu. Setelah dibina patung tu, dia baling pada dia letakkan pada patung tu, dia letak dalam badan patung tu, patung lembu tu berbunyi. Macam mana boleh bunyi? Allah izinkan ia berbunyi. Allah izinkan ia berbunyi untuk Samiri, untuk menyesatkan dia. Ya, untuk menyesatkan dia, bukan untuk memberi hidayah pada dia, tak, untuk menyesatkan dia. Jadi sebab itu kita kena hati-hati. Takut-takut ada dalam jiwa kita ni perasaan kata apa? Aku ni mesti Allah Ta'ala sayang. Banyak benda aku buat menjadi. Jangan terlalu ujub. Ini bahaya ujub pada diri. Apa itu ujub? Rasa diri tu istimewa, rasa diri tu lebih pada orang. Rasa diri tu dah cukup dah. Sebab itu Ibnul Mubarak dia kata pada anak murid dia sangat bahaya. Kan? Dia kata sangat bahaya bila satu orang, bila tengok orang buat dosa, dia kata aku tak seburuk dia. Bila kita merasa kita ni tak seburuk orang tu, bahaya. Kerana dia mungkin bertaubat, tapi kamu dengan ujub kamu tu, mungkin kamu tak rasa takut dengan dosa yang kamu buat. Kamu tak rasa pun nak muhasabah diri. Itu benda yang bahaya. Bukan saya nak kata membunuh tu tak berdosa, berdosa besar membunuh ni. Tapi benda-benda yang menyebabkan kita ujub ada kalanya lebih membahayakan. Lebih membahayakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, soalan yang sepatutnya dijawab tadi, adakah wali ni mesti ada karamah? Adakah ia syarat untuk menjadikan seseorang tu wali mesti ada keistimewaan luar biasa? Mesti ada perkara yang merosak atau kita menyanggahi kebiasaan? Adakah menjadi syarat? Jawapan Syekh dia kata tidak menjadi syarat. Kerana
bila kita tengok dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala kata wali Allah ni ialah orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Tidak diletakkan syarat nak jadi wali Allah mesti ada karamah. Ya, bahkan kata Syekh, adanya karamah pada seseorang tidak menjadikan dia lebih afdal daripada wali Allah yang lain. Kerana yang menjadi perkiraan adalah takwa, bukannya karamah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kadang-kadang ada juga orang yang dia ni di sisi Allah adalah wali, tapi dia pun tak tahu dia adalah wali. Tapi dia tetap beramal, dia tetap beramal saleh, dia tetap bertakwa dan sebagainya. Kan? Jadi di antara karamah yang besar juga yang kadang-kadang kita tak perasan, ialah apabila seseorang wali, seseorang ulama menulis satu kitab yang mana kitabnya tu digunakan, diambil manfaat oleh ramai manusia. Kan? Syekh Ibn Utsaimin dia pernah sebut, dia kata kalau kita nak cari wali-wali Allah ni, antara yang layak dikatakan wali lah di sisi dia adalah Imam Nawawi rahimahullah. Kenapa Imam Nawawi? Kerana Imam Nawawi ni tuan-tuan, dia tulis banyak kitab dan kebanyakan kitab yang dia tulis tu menjadi rujukan orang. Subhanallah, Imam Nawawi orang yang ikhlas. Kan? Orang yang ikhlas, kita yakin dan percaya insya-Allah dia mendapat manfaat. Dia mendapat pahala yang banyak daripada apa yang dia tulis. Ramai orang menulis. Tapi Imam Nawawi punya tulisan, hadis 40 Imam Nawawi dikuliahkan. Cuba tengok dekat masjid-masjid, kuliah-kuliah online. Kitab-kitab yang mensyarahkan hadis Arba'in Nawawi. Ratusan, ribuan kuliah-kuliah. Mungkin jutaan kuliah seluruh dunia. Membahaskan tentang Arba'in An-Nawawiyah. Kitab-kitab hadis 40 Imam Nawawi. Kitab Riyadhus Salihin. Disyarahkan, dikuliahkan, diambil manfaat oleh ramai manusia dalam dunia ni, oleh ramai umat-umat Islam dalam dunia ni. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah merupakan di antara wali Allah yang Allah Ta'ala berikan karamah pada dia. Tulisan-tulisan dia dibaca oleh orang. Tulisan-tulisan dia diambil manfaat oleh manusia. Kan? Kadang-kadang kita menulis juga, tapi tulisan kita orang tidaklah begitu baca sangat. Kan? Kadang-kadang kita baca, tapi baca tu sebab apa? Sebab terpaksa. Contohnya kan, macam saya lah kadang-kadang baca thesis student. Sebab apa baca? Sebab tugas kena baca. Orang dah lantik kita sebagai penyelia kena baca, orang dah lantik kita sebagai penilai thesis kena baca. Tapi orang baca kitab Arba'in Nawawi, orang baca kitab Riyadhus Salihin karya Imam Nawawi, orang baca kitab Al-Azkar karya Imam Nawawi, mereka mengambil manfaat bukan sekadar memenuhi tuntutan tugas dunia, tetapi kerana nak mengambil manfaat dari sudut keagamaan, nak mengamalkan isi kandungan yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Jadi ni kalau nak tanya, ni adalah salah seorang daripada wali-wali. Antara yang lain Al-Imam Al-Bukhari umpamanya, Al-Imam Syafi'i, banyak ulama-ulama kita ni, kita boleh kata mereka ni wali-wali. Kerana apa? Ilmu mereka bermanfaat sampailah ke hari ini. Al-Imam Al-Bukhari umpamanya, kitab Sahih Bukhari itu berapa banyak kajian-kajian dibuat menceritakan tentang keistimewaan metodologi yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahih dia. Imam Muslim umpamanya, kitab dia diambil manfaat oleh jutaan manusia daripada zaman dulu sehinggalah pada zaman sekarang. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini benda yang kita jangan, orang kata apa, jangan terlepas pandang, dan kita pun kena usaha agar memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada umat. Kan, bayangkan Imam Nawawi tuan-tuan, 800 tahun duduk di alam barzakh. Sepanjang 800 tahun tu orang duk mengambil manfaat daripada kitab dia. Orang duk ambil manfaat daripada karya dia. Berapa banyak pahala yang telah dikumpulkan kerana mengambil semangat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai'. Atau kama qala, yang bermaksud Nabi kata siapa yang menunjukkan dalam Islam ini satu sunnah yang baik, maka dia akan dapat pahala mengamalkan benda yang baik itu, dan dia juga akan mendapat pahala bagi siapa yang mengikuti jalannya itu, tanpa berkurang pun sedikit pun daripada pahala orang yang mengikutinya. Maksud dia dapat pahala sempurna, orang tu pun dapat pahala sempurna. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ini merupakan salah satu daripada tasjih,
salah satu yang patutnya menjadi galakan kepada kita untuk terus mengamalkan perkara-perkara yang baik, melakukan perkara-perkara yang berfaedah. Bila nanti kita meninggal dunia, ia akan terus menjadi pembela kita ataupun menjadi kantung pahala kita yang berterusan walaupun setelah kita meninggal dunia. Kan? Tapi kadang-kadang ada juga yang anak-anak muda ni kerana nak memenuhi nafsu, nak glamour mereka, dok buat konten-konten yang pelik-pelik, kadang-kadang menjadi ikutan yang tidak baik. Hati-hati, kerana takut-takut termasuk dalam sunnah sayyi'ah. Takut-takut termasuk dalam sunnah sayyi'ah, sunnah yang jahat. Dia akan dapat dosa disebabkan kejahatan yang dia buat, dan dia akan dapat dosa bila dia mulakan trend tu dan orang ikut dia kerana trend tu. Ini sangat bahaya yang kita kena hati-hati. Ya, baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Syekh menyebutkan dalam hadis ini terdapat satu amaran yang sangat tegas daripada kita ni memusuhi wali-wali Allah. Kerana orang-orang yang Allah Azza wa Jalla jadikan mereka ini sebagai wali, mereka ini bertakwa. Jadi kalau siapa yang memusuhi wali ni, Allah Ta'ala isytiharkan perang. Mungkin ada di kalangan kita yang kata macam, alamak, risau juga ni. Sebab apa? Tak boleh bergaduh lah dengan wali ni. Bukan tak boleh bergaduh apa. Sesiapa yang memusuhi kerana urusan agama. Kita tengok wali ni mengajak orang kepada kebaikan. Ajak orang pergi kembali kepada Allah Azza wa Jal. Ajak orang untuk bertakwa. Tiba-tiba ada orang pergi marah dia. Ada orang pergi benci kat dia. Ada orang pergi buat penaya kat dia. Hanya semata-mata kerana dia mengajak orang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah contohnya. Hati-hati. Takut-takut kita memusuhi seseorang kerana dia ajak kepada kebaikan. Tapi kalaulah kata kita bercanggah pendapat dengan dia ataupun kita dakwa dia disebabkan isu dunia contohnya, pertikaian dalam masalah dunia, yang ni tak ada masalah lah. Yang ni tak ada masalah, kerana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saleh pun kadang-kadang mereka ada berbantah-bantah dalam masalah dunia, dok bergaduh, dok berebut, yang kata itu harta dia, yang ni kata ni harta dia. Ini masalah dunia, tak ada masalah. Yang menjadi masalahnya kalau kita benci seseorang itu hanya semata-mata kerana sifat agamanya. Kita benci kat dia sebab apa? Sebab dia ajak orang balik pada agama. Saya benci kat dia. Ini bahaya. Sebab itu Nabi SAW pernah berpesan dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud. Nabi mengatakan, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Nabi SAW mengatakan, sesiapa yang menyayangi kerana Allah, sesiapa yang membenci kerana Allah, sesiapa yang memberi kerana Allah, sesiapa yang menahan hartanya kerana Allah, faqad istakmala al-iman, maka dia telah menyempurnakan iman. Maksudnya nak benci seseorang, kena tengok adakah benci itu sebab nafsu ataupun sebab agama. Kalau benci sebab agama, okey. Kalau sayang pada seseorang, adakah sebab ta'assub ataupun sebab agama? Kalau sayang sebab ta'assub, kena hati-hati. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila Allah kata dalam hadis qudsi ni, faqad adantuhu bil harb, maka aku isytiharkan perang. Maksudnya benda orang kata apa, memusuhi orang-orang yang saleh disebabkan kesalehan dia. Ya. Membenci orang-orang yang saleh disebabkan oleh kerana agama yang dia preach, agama yang dia kempen adalah salah satu daripada dosa-dosa besar. Maka sebab itu perbuatan ini mengundang peperangan. Allah Ta'ala isytihar perang. Maksud bila Allah Ta'ala isytihar perang, adakah bermaksud terus diambil tindakan? Tak. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan tempoh. Kadang-kadang Allah Ta'ala ambil tindakan dekat akhirat. Boleh jadi Allah Ta'ala ambil tindakan dekat dunia. Ini semua terpulang kepada kehendak Allah Azza wa Jal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan tidak ada seorang hamba yang nak mendekatkan diri pada aku, bila dia dekatkan diri, tidak ada benda yang aku lebih suka pada dia untuk dia dekatkan diri, melainkan dia buat benda yang aku wajibkan ke atas dia dulu. Jadi ini memberikan, hadis ini secara tidak langsung memberikan kita satu kayu ukur. Di dalam agama ni ada kayu ukur.
Apa kayu ukurnya? Kayu ukurnya adalah kita kena dahulukan yang mana yang perlu didahulukan dan kemudiankan benda yang perlu untuk dikemudiankan. Maksud dalam agama ni, amalan-amalan itu bukan satu darjat. Ada darjat-darjat yang berbeza. Yang perlu untuk kita ikut step by step. Kan sebagai contoh, di antara perkara yang wajib dengan perkara yang sunat, mana dulu yang patut diamalkan, mana patut yang dibuat dulu, dah tentulah benda yang wajib kena buat dulu. Kan? Sebab itu Allah Ta'ala kata tidak ada seorang hamba yang nak dekatkan diri pada aku yang lebih aku suka melainkan daripada benda yang aku wajibkan ke atas dia dulu. Jadi kalau nak menjadi orang-orang yang bertakwa, nak menjadi orang-orang yang Allah Ta'ala suka, nak menjadikan diri kita sebagai orang yang Allah Ta'ala rahmati sentiasa, berkati sentiasa, buat benda yang wajib dulu. Selesaikan benda yang wajib dulu. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Lepas tu barulah buat. Selalu buat. Sentiasa melazimi benda-benda yang sunat sehingga aku sayang kat dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, nak bagi tahu kat kita, takwa dan iman tidak boleh dapat dipisahkan daripada amal. Ini benda yang sangat penting. Amalan adalah sebahagian daripada iman, adalah sebahagian daripada takwa. Tak mungkin satu orang boleh mengatakan diri dia wali Tuhan, dalam masa yang sama dia kata saya tak perlu beramal kerana saya sudah sampai maqam. Tak mungkin satu orang boleh kata saya ni dah sampai kepada satu martabat, semua benda dah tak jadi wajib dah pada saya. Saya tak payah solat dah. Solat pakai niat je umpamanya. Saya pernah jumpa orang macam ni. Saya pernah jumpa orang macam ni yang mana dia kata solat ni tak payah dah bagi saya sebab saya dah sampai tahap. Saya dah sampai pada maqam. Sedangkan dalam hadis ni Allah Subhanahu wa taala sebut dengan jelas benda yang wajib tu kena buat sentiasa. Selagi mana dia mukmin, selagi mana dia ada iman dalam jiwa dia, dia kena buat. Dan dia juga kena menselalukan diri dia mengamalkan, menyelalukan pula boleh ke bahasa tu saya pun tak tahulah betul ke tak. Tapi nak katanya dia perlu melazimi amalan-amalan yang sunat setelah dia buat benda yang wajib. Kerana benda yang sunat ini merupakan perkara yang Allah Subhanahu wa taala akan cinta pada pelakunya selain daripada benda-benda wajib yang dia buat. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis, terdapat di sana hadis yang menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan amalan-amalan sunat ini sebagai penampung kepada amalan-amalan wajib yang mungkin ada kurang, mungkin ada kelemahan, mungkin ada kelompongan di sana sini. Maka amalan-amalan sunat itu akan menampung amalan-amalan fardu yang dilakukan tetapi tidak sempurna. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini merupakan perkara yang sangat penting, iaitu nak menjadi orang yang beriman, nak menjadi orang yang bertakwa, tak boleh lari daripada beramal. Sebab itu kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam solat sehingga ke akhir hayatnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam solat sehingga ke akhir hayat. Nabi tidak culas dalam beribadat kepada Allah. Nabi tak pernah tinggalkan salat dengan hujah aku telah sampai martabat hakikat umpamanya. Tak ada. Martabat mana pun dia sampai, tak kiralah kan. Salat kena salat. Benda yang wajib kena buat. Sesiapa yang mendakwa diri dia adalah orang yang sampai kepada satu martabat dan semua benda-benda wajib jadi tak wajib dah bagi dia, maka golongan seperti ini adalah golongan yang sesat, yang terkeluar daripada jalan yang benar, terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Kerana tidak ada keadaan pun yang membenarkan kita meninggalkan benda-benda yang wajib. Okey, dan juga saya nak sebut juga tak ada kebenaran ataupun kita kata tak tepat bagi kata-kata yang menyebutkan saya ni macam mana pun yang penting iman saya tu.
Ya. Yang penting iman saya tu. Penampilan saya ni jangan nilai saya luaran saja. Betul Allah Subhanahu Wa Taala akan menilai jiwa kita. Tetapi dalam masa yang sama Allah Taala juga menilai amalan kita. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah Taala tidak melihat luaran kamu. Allah Taala tidak melihat jasad kamu, tetapi Allah Taala melihat jiwa kamu dan juga amalan kamu. Maksudnya amalan tu bagaimana? Kalau kita melihat orang buat salah, kita melihat orang buat maksiat, kita tegur. Tiba-tiba orang tu jawab, "Ni jangan tengok luaran saya aja, you tengok iman saya, mana you tahu. Saya tak nak nilai iman you, tapi saya tengok yang you buat ni salah." Allah Subhanahu Wa Taala suruh saya untuk mencegah kemungkaran yang berlaku, maka ini mungkar, saya kena cegah. Bukan kerana saya nak menghukum awak neraka dan sebagainya, itu hak Allah. Allah Taala punya hak yang kita tak boleh nak ceroboh. Sebab itu kita tak boleh nak hukum orang ni neraka, orang ni syurga, melainkan dengan dalil yang jelas, menyebutkan nama dia secara spesifik. Seperti contoh Abu Lahab, seperti contoh Abu Jahal. Ini memang ada hadis clear bagi tahu. Tapi kalau orang Islam, kita nampak dia jahat macam mana pun, dia meninggal dunia, kita kena kata tahtal masyiah, huwa tahtal masyiah. Dia berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah Ta'ala mahu, Allah Ta'ala boleh azab. Jika Allah Ta'ala mahu, Allah Ta'ala boleh ampunkan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, di hujung hadis ni Allah Ta'ala kata, bila Allah Ta'ala dah cinta pada satu orang kerana mengamalkan benda-benda yang saleh, kerana mengamalkan benda yang wajib dan ditambah dengan selalu mengamalkan benda-benda yang sunat, Allah Ta'ala kata apa? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Dan aku menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan aku menjadi tangan yang dia memegang dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan aku menjadi kaki yang dia berjalan dengannya. Hadis ini secara tidak langsung nampak macam pelik. Seolah-olah nak kata Allah telah menjadi pendengaran, Allah Ta'ala telah menjadi penglihatan, Allah Ta'ala telah menjadi tangan, Allah Ta'ala telah menjadi kaki seseorang. Maka ulama cuba untuk mencari makna yang sebenar. Apa makna yang sebenar bagi hadis ni? Kan, makna apa hadis ni? Adakah bermakna sampai satu ketika Allah Azza wa Jal telah bersatu dengan kita? Seperti mana kata sebahagian aliran yang sesat. Dia kata Allah Ta'ala masuk dalam badan aku. Ini adalah pandangan yang sesat, pandangan yang kufur. Kerana Allah Ta'ala tidak mungkin untuk bersatu dengan makhluk dengan makna yang zahir. Maksudnya zat Allah masuk pada makhluk, itu tak mungkin. Hasya lillah, tak mungkin. Habis itu apa maksud hadis ni? Hadis ni bermaksud, ada macam-macam lah Syekh masukkan. Orang kata apa? Syekh masukkan di dalam kitab dia ni beberapa pandangan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala kata aku menjadi pendengaran dia, aku menjadi penglihatan dia, aku menjadi tangan dia, aku menjadi kaki, sebenarnya ada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama kata Syekh, dia kata walil ulama fi ma'na hadhihi al-ibarat ara'u kathirah. Dia kata bagi ulama dalam makna kata-kata ini ada pelbagai pandangan, ada pandangan yang banyak. Antara pandangan yang masyhur, para ulama menyebutkan, para ulama hadis yang mensyarahkan hadis ni, dia kata dalam hadis ni ada perkataan yang tidak ada tetapi difahami ia ada. Contohnya macam kita kata ittaqillah, takutlah kamu pada Allah. Kan? Ittaqillah, takutlah kamu pada Allah. Tapi sebenarnya bukan takut pada Allah, takut pada kemurkaan Allah ataupun takut kepada azab Allah. Kenapa perkataan murka dan azab itu tidak disebut? Tak sebut pun kita tahu. Kerana orang Arab ni suka meringkaskan. Jadi bila para ulama ni kata ada perkataan yang difahami tapi tak disebut kerana ia tak perlu disebut pun untuk meringkaskan, maksudnya adalah perkataan yang sepatutnya ditakdirkan di situ ada. Contoh saya bagi yang lain. Ihfadillah tahfadka. Dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi SAW pesan kepada Ibnu Abbas, kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Persoalannya, kita ni boleh ke jaga Allah? Perlu ke kita ni jaga Allah? Kerana Allah Ta'ala ni maha mengetahui, maha perkasa, maha mulia,
berdiri dengan sendirinya, hidup tak mati-mati. Adakah kita perlu jaga Allah? Di sana ada perkataan yang diletakkan, yang tak sebut pun tak apa orang tahu dah. Apa dia? Jaga hukum Allah, jaga agama Allah, Allah Ta'ala akan jaga kamu. Itu maksud dia. Jadi bila Allah Ta'ala kata, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, aku adalah pendengaran yang dia mendengar dengannya. Ada perkataan yang tak ada di situ tapi difahami. Maksudnya, aku menjaga pendengaran yang dia mendengar dengannya. Aku menjaga penglihatannya yang dia mendengar dengannya. Aku menjaga tangan yang dia memegang atau memukul dengannya. Aku menjaga kaki yang dia melangkah dengannya. Maksudnya, orang yang sentiasa mengamalkan benda-benda yang wajib, orang yang banyak melakukan benda-benda yang sunat, sehingga Allah Ta'ala sayang kat dia, segala tindakan dia, bermula daripada pendengaran dia, pandangan dia, tangan dia, kaki dia, Allah Ta'ala akan pelihara. Jadi sebab itu kalau orang tanya kat kita, dia kata, Ustaz, saya ni banyak buat benda-benda tak elok, Ustaz. Jadi apa nasihat Ustaz pada saya? Kita kena bagi nasihat kat dia untuk mengamalkan benda yang wajib, jangan tinggalkan. Tinggalkan benda yang haram, jangan amalkan. Banyak buat benda-benda yang sunat. Kerana apa? Kerana dalam hadis ni sebut, cara untuk dapat perlindungan Allah daripada perkara-perkara yang jahat, daripada melakukan perkara-perkara maksiat, ialah dengan kita mengamalkan apa yang Allah Ta'ala wajibkan dan banyak buat benda-benda yang Allah Ta'ala sunatkan. Itu pandangan yang pertama. Dia kata, di sana ada perkataan hafizan. Sebab itu dalam riwayat yang disebut, maka dengan aku dia melihat, dengan aku dia memandang, dengan aku dia memegang, dengan aku dia berjalan. Maksud dengan aku ni, dengan penjagaanku. Dengan penjagaan Allah dia melangkah. Maksud kalau orang ni dalam jiwa dia sentiasa buat benda-benda yang wajib, banyak buat benda-benda yang sunat, jiwa dia tu sentiasa akan terikat pada Allah. Nak buat benda ni tak sempat. Sebab apa? Sebab waktu solat dah sampai. Nak buat maksiat ni tak sempat sebab nak amal benda sunat. Jadi orang yang jiwa dia sentiasa terikat dengan ketaatan kepada Allah, dia tak ada masa nak buat benda-benda maksiat ni semua. Itu yang pertama. Yang kedua, pandangan yang kedua kata, ini merupakan kinayah. Ini merupakan kata kiasan untuk menunjukkan Allah Ta'ala ni sangat-sangat sayang pada hamba yang banyak buat benda-benda sunat dan melazimi benda-benda yang wajib. Seperti contoh kata Syekh, bila seorang ibu sayang sangat pada anak dia, dia akan kata, fulan aini wa sam'i wa basari wa ruhi, dia kata. Macam dia kata pada anak dia, ni mata aku, nilah jasadku, nilah buah jantungku, contoh buah hatiku, contohnya kan. Bukannya betul-betul dia tu buah hati kita, bukan betul-betul dia tu mata kita. Inilah hidup aku, inilah kehidupanku, inilah hayatku, contohnya kan. Sebenarnya bukan kita nak kata dia tu bersatu dengan kita sampai dia masuk dalam badan kita jadi buah hati kita ataupun dia jadi mata kita, tak. Tetapi dia adalah orang yang dicintai oleh kita. Sama juga macam hadis ni, bila Allah Ta'ala kata, aku menjadi telinganya, aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya, bukan maksud Allah masuk dalam jasad dia jadi benda-benda tu semua. Hasyalillah, Allah Ta'ala tak boleh. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat yang maha tinggi. Tapi maksudnya Allah Ta'ala sayang kat dia. Allah Ta'ala cinta dia. Sehingga dia menjadi hamba yang sentiasa dikawal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari sudut setiap anggota-anggotanya tu disayangi oleh Allah. Ada juga yang kata maksud kat situ bukan bahasa kiasan tetapi perumpamaan. Maksudnya kuntus kasam'ihi wa kabasarihi fil muawadah ala aduwi, kata Syekh. Ada juga sebahagian ulama kata dia perumpamaan, penyamaan. Maksud aku sama seperti pandangannya, sama seperti penglihatannya apabila nak membantu dua-dua ni lawan musuh yang membawa dia kepada maksiat. Begitu juga aku akan membantu dia untuk memenangkan agama dengan tangan dia dan juga dengan kaki dia.
Itu maksud sebenar bagi hadis ni, bagi pandangan yang ketiga. Bagi pandangan yang ketiga. Okey, di sana ada juga pandangan yang mengatakan bila Allah Ta'ala kata aku adalah penglihatan dia, pendengaran dia, ada juga yang kata maksud hadis ni adalah bukan Allah bersatu dengan dia, tetapi nak bagi tahu pandangan wali lebih mendalam daripada manusia biasa. Maksudnya Allah Ta'ala memberikan dia ni penglihatan ataupun pemerhatian yang lebih dalam. Ni orang kata firasat ni. Dia tak jadi hujah, tetapi ada kalanya ia memberikan telahan yang tepat. Ini berlaku kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yang mana Umar ni banyak telahan-telahan dia betul disebabkan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada juga yang kata bila Allah Taala kata pendengaran, penglihatan ni, maksudnya kalau dia berdoa cepat. Kalau dia berdoa cepatnya Allah Taala kabulkan permintaan dia. Sebab dia berdoa tu berdoa yang betul-betul di tempat yang sesuai, doa lafaz yang sesuai, di tempat yang sangat-sangat mustajab, insya-Allah ya Allah Taala akan cepat kabulkan. Tapi saya boleh katakan semua pandangan-pandangan ni ataupun semua takwilan-takwilan ni kembali kepada satu makna yang sama, iaitu bila seorang hamba telah sampai kepada kemuncak kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadat tanpa ada rasa beban pada Allah, bahkan ada rasa syauq, bahkan ada rasa rindu untuk beramal, tak rasa beban pun, rasa gembira dapat beramal, rasa gembira dapat beribadat, maka pada ketika itu pertolongan Allah Azza wa Jalla kepada dia akan datang. Kan, ilham daripada Allah kepada dia akan sampai. Maka dia akan melihat dengan pandangan yang tepat, dia akan melihat dengan pandangan yang mendalam, dia akan bercakap dengan kata-kata hikmah, tulisan dia pun memberikan tulisan yang kita kata tulisan yang sangat-sangat memberi manfaat kepada manusia. Segala usaha dia, segala apa yang dia buat akan memberikan manfaat kepada orang lain. Maksudnya Allah Ta'ala membantu segala usaha dia selagi mana dia meneruskan sikap dia sebagai seorang yang saleh, yang bertakwa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Taala sebut dalam hadis di ujung ni, wa in sa'alani la u'tiyannah. Kalau dia minta pada aku, dia doa pada aku akan beri. Kan? Dia minta pada aku akan beri. Maksudnya nak jadikan doa kita mustajab. Nak jadikan doa kita ni mustajab, kena jadi saleh. Ada juga doa orang yang tak soleh Allah Ta'ala kabulkan? Ya, ada. Kita tak nafi. Kadang-kadang Allah Ta'ala beri. Kan tadi, istidraj, Allah Ta'ala beri. Orang nak buat maksiat, Allah Ta'ala beri. Dajjal umpamanya kan. Banyak keistimewaan Allah Ta'ala izinkan berlaku pada dia. Seperti mana yang kita tengok dalam hadis-hadis. Tetapi adakah bermakna Allah Ta'ala rida kat dia? Tak. Yang ni Allah Ta'ala akan beri apa yang dia doa dalam keadaan Allah Ta'ala rida kat dia. Aku akan berikan kepada dia kerana redha Allah pada dia. Kan? Ada juga waktu-waktu kata Allah, dia minta perlindungan pada aku akan beri perlindungan pada dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hadis ni secara tidak langsung memberikan kita beberapa poin penting seperti mana yang saya dah huraikan, cuma kita simpulkan semula, ya, iaitu yang pertama sekali, bila kita baca hadis-hadis yang seperti ini tuan-tuan, ia memberikan galakan kepada kita berkenaan dengan menjaga amalan-amalan peribadi kita. Tidak ada sesiapa yang mampu untuk bantu kita bila kita sampai ke negeri akhirat, melainkan apabila kita mengamalkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala wajibkan ke atas kita dan memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Kan kadang-kadang ada orang dia tak fikir yang tu. Dia kata tak apalah, saya ni orang kaya, nanti bila saya mati, saya upah je orang baca Quran untuk saya, sedekahkan pahala. Tapi itu adalah kita panggil apa, sekunder, adalah bantuan-bantuan. Yang primernya ataupun yang kita kata yang utamanya adalah kita kena beramal untuk diri sendiri. Setiap orang kena memikirkan amalan.
kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Nabi kata setiap daripada kalangan manusia keluar untuk beramal, menjual dirinya, menjual diri dengan amalan. Famu'tiquha, sebahagian ada yang membebaskan dirinya daripada azab, au mubiquha, sebahagian ada yang membebaskan, ada yang membinasakan dirinya dengan azab. Jadi hati-hati jangan sampai kita terpedaya dengan dunia yang sementara ini. Kadang-kadang kita rasa macam kematian tu lambat lagi, tapi sebenarnya kematian itu boleh menjengah kita bila-bila masa. Saya menasihati diri saya dan juga kita semua, ya, kita melihat mungkin ada orang yang dekat-dekat dengan kita dengan waktu wabak ni, tiba-tiba semalam saya sembang dengan dia, elok lagi dia, hari ni dah meninggal dah. Begitulah cepatnya masa. Hari ni hari dia, semalam mungkin hari kawan kita, mungkin esok hari kita, mungkin lusa hari kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ini benda yang sangat-sangat perlu untuk diamalkan oleh kita. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, darjat seseorang itu menjadi wali sekali-kali tidak pernah menggugurkan taklif syarak pada dia. Tidak pernah menjadikan dia itu terbebas daripada hukum-hukum wajib dan hukum-hukum haram. Seperti mana para anbiya tidak pernah meninggalkan benda yang wajib, tidak pernah melakukan benda yang haram dengan alasan mereka telah sampai kepada martabat. Wali ni macam mana tinggi martabat dia pun, macam mana kesalehan dia tinggi sekalipun, martabat wali tidak boleh ataupun tidak boleh mencapai martabat anbiya ataupun kenabian. Kerana kenabian itu lebih tinggi. Kalau nabi itu sendiri beramal sehingga ke akhir hayat, maka begitulah para awliya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hadis ini nak bagi tahu kepada kita perbezaan tingkatan iman di antara manusia dengan manusia yang lain. Ada manusia beramal dengan amalan yang wajib, amalan sunat tak buat. Ada manusia yang buat amalan wajib, amalan sunat buat sikit-sikit. Ada manusia yang mengamalkan amalan wajib, banyak amalan-amalan sunat yang dibuat. Maka perbezaan darjat keimanan itu bergantung kepada kadar amal saleh yang dilakukan. Dan amal saleh ini tidak sama. Manakan sama iman kita dengan iman Abu Bakar, manakan sama iman kita dengan iman Umar, dah pastinya tak sama. Oleh kerana itu, cara untuk kita menjaga diri, cara untuk kita meningkatkan iman adalah dengan cara kita memperbanyakkan amal, dan amalan itu tidak akan dapat diamalkan dengan sempurna melainkan dengan ilmu. Jadi sebab itu kena banyak menghadiri majlis-majlis ilmu. Dan kita juga disuruh untuk mengasihi orang-orang saleh kerana kesalehan mereka. Jangan bencikan orang saleh ini disebabkan mereka saleh. Tapi kalaulah kata kita tak setuju dengan dia atas isu-isu yang berbeza pendapat dengan dia, isu dunia umpamanya, ataupun isu yang memang kita boleh berkhilaf umpamanya, maka dalam keadaan itu tidak menjadi masalah. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, nak menjadikan diri kita ini terbebas daripada maksiat adalah dengan cara kita beramal saleh. Dan amal saleh ini juga merupakan di antara penyebab doa-doa dan permohonan berlindung kepada Allah itu lebih didengari oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang doa mereka mustajab. Kita biasa dengar cerita Sa'ad bin Abi Waqqas umpamanya. Doanya mustajab. Kerana apa? Kerana kesalehan dia, kerana usaha dia, kerana jasa dia kepada agama. Jadi benda-benda ni menjadi motivasi untuk kita. Menjadi motivasi untuk kita agar kita sentiasa melazimi amal-amal saleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya kira cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Insya-Allah jika ada kesempatan yang lain kita sambung lagi insya-Allah untuk hadis yang ke-18. Mudah-mudahan apa yang saya amalkan, apa yang saya sampaikan pada malam ini memberikan kita sedikit manfaat untuk kita meneruskan kehidupan sebagai seorang Muslim. Ya, saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar, saya cuba untuk jawab mana yang mampulah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak kita asingkan diri macam Maryam bila diuji dengan berat dan takut terlibat lagi dengan dosa-dosa sesama manusia? Ini yang kita bincang masa hadis yang keberapa ya? Saya tak ingat hadis yang hadis yang ke-15 kita ada bincang berkenaan dengan uzlah.
uzlah ini dibenarkan bagi mereka yang tahu kalau mereka bercampur dengan manusia, maka ia akan membinasakan iman dia ataupun menjadikan dia jadi jahat. Maka dalam keadaan itu dibenarkan dia untuk mengasingkan diri pada manusia. Tetapi kalaulah kata dia ni tahu dia kuat, dia mampu untuk melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar, maka dia wajib kadang-kadang menjadi fardu kifayah bagi dia untuk melakukan kerja amar makruf nahi mungkar. Jadi uzlah ni dia ada keadaan yang kita panggil apa, special case bagi orang yang memang tak mampu untuk mengubah manusia dan dia takut kalau dia campur dia juga akan terkena. Sebagai contoh, hadis yang 99 orang dibunuh oleh dia tu sampai ke 100 orang, Syekh kata apa kat dia? Dia boleh taubat, intalik ila ardi kadza wa kadza. Kau pergi ke negeri sekian-sekian, fa inna biha unasan ya'budunallah. Di sana ada manusia yang menyembah Allah, fa'budillaha ma'ahum. Kau pergi sembah Allah bersama dengan mereka. Wala tarji ila ardik fa innaha ardusu. Kamu jangan kembali kepada negeri kamu kerana negeri itu negeri yang jahat. Kenapa? Kerana dia menjadi orang jahat disebabkan negeri dia. Tapi bila dia beruzlah, dia mengasingkan diri, Syekh Syaraf Al-Qudah menyebutkan dia kena belajarlah, kena carilah muhasabahlah di mana yang aku lemahnya, kita top up. Kalau saya bercampur dengan orang ni terikut sebab apa? Sebab saya ni tak ada ilmu. Jadi selalu terikut-ikut. Jadi pergi tambah ilmu, top up ilmu sampai cukup, turun ke masyarakat untuk buat kerja amar makruf dan nahi mungkar. Jadi begitu keadaannya, insya-Allah. Wih, banyaknya soalan ni. Assalamualaikum, Dr. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, ada tak keturunan Nabi Said yang berpegang dengan sunnah zaman kini? Jika ada, boleh berikan beberapa nama. Oh, ini memerlukan kepada kajian lah. Tapi saya nak kata adalah, pastinya ada. Sebab keturunan Nabi SAW ini ramai. Bahkan Syekh saya ni, Syekh Syaraf Al-Qudah, dalam satu kelas kami waktu saya belajar di Jordan dulu, ada orang tanya dia kata, Syekh, adakah engkau berketurunan Husain? Dia kata, ya. Kenapa tak bagi tahu kami? Dia kata, kerana saya tidak mahu anda tahu saya disebabkan keturunan saya, tapi saya mahu anda kenal saya kerana ilmu yang saya berikan. Jadi ini di antara orang yang mengamalkan sunnah Nabi SAW. Ramai sebenarnya. Ya, ramai sebenarnya. Bahkan kalau kita tengok dekat negara Arab pun ramai. Ya. Di Malaysia ni pun ramai ustaz-ustaz Said yang saleh, yang baik, yang mengamalkan Quran dan sunnah. Tapi kita jangan nilai orang lah. Kita nilai diri kita sendiri. Kan kita tengok kita ni amal sunnah ke tak? Duk tengok orang sangat kan, sampai lupa nak tengok diri sendiri. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika seseorang itu beramal saleh lamanya, tetapi katakan dia terlepas melakukan satu dosa dan mati sebelum sempat bertaubat, adakah dia dikira mati dalam su'ul khatimah walaupun dia sudah mengamalkan amal saleh, banyak amal saleh? Dia begini ya. Allah Azza wa Jal tidak akan menzalimi manusia. Apabila seseorang hamba melakukan dosa, dosa itu akan diberikan ganjaran ataupun akan ditulis sebagai dosa. Dan di antara rahmat Allah, dosa itu tidak digandakan kepada dia. Manakala pahala itu akan diganda-gandakan, seperti mana dalam hadis yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi katalah satu orang hamba ni dia beramal banyak, pahala dia banyak, tiba-tiba dia buat dosa, lepas tu dia meninggal dunia. Selagi mana dia belum kufur, selagi mana dia tidak membatalkan iman dia, maka urusan dia akan dihitung di hadapan Allah nanti. Bila sampai ke padang mahsyar akan ditimbang amalannya. Kalau banyak belah baik akan dimasukkan oleh Allah dia ke dalam syurga. Kalau banyak yang belah jahat, dia akan masuk ke dalam neraka dulu. Kalau Allah Ta'ala nak juga, Allah Ta'ala boleh ampunkan dia. Kalau Allah Ta'ala nak masukkan di dalam neraka, dia akan masuk dalam neraka sekadar dosanya habis, lepas tu dia akan masuk dalam syurga semula. Tetapi kalau satu orang itu dia beramal banyak dengan amalan-amalan yang baik, tiba-tiba bila sebelum dia meninggal dunia, dia menjadi kufur, dia murtad, akidah dia terbatal, dia menjadi kafir dengan kehendak dia, maka semua amalan-amalan yang dia buat sebelum dia meninggal dunia ataupun sebelum dia jadi kufur, lepas dia jadi kufur, dia meninggal dunia, maka dia dalam keadaan yang gugur amalannya. Amalan baiknya gugur dan dia akan terus masuk ke dalam neraka Allah disebabkan kekufuran yang dia lakukan. Ini keadaan yang kita kena tahu. Maksud Allah Ta'ala tidak sekali-kali menzalimi hamba-Nya. Baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Berkenaan istidraj, macam mana kita nak tahu atau kenal sesuatu kurnia atau apa yang kita dapati ianya rahmat atau istidraj? Kita nak tahu secara pasti itu memang tak ada lah untuk diri kita ni. Tetapi kita boleh kenal apabila kita dapat sesuatu kurnia. Kurnia itu tidak membawa kita dekat dengan Allah. Kurnia itu menambahkan kita ni menambah pada kita ni untuk kita lakukan benda yang Allah Ta'ala murka. Makin tambah teruk kita, makin tambah kita menyebarkan kesesatan, makin bertambah kita menyebarkan maksiat, maka itu berkemungkinan adalah istidraj. Jadi kalau kita dapat nikmat satu-satu tu, kita bersyukur kepada Allah, kita tambah buat ibadat, kita tambahkan infak, kita banyakkan orang kata apa, amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh, maka dalam keadaan tu ia adalah kurnia yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ustaz, betul ke kita jaga Allah, Allah akan jaga kita walaupun seisi dunia orang ramai bersatu dan berniat untuk memudaratkan kita? Betul. Kalau kita menjaga syariat Allah, kita menjaga agama Allah, macam mana orang nak buat kat kita pun tidak akan dapat untuk melakukan apa-apa kalau Allah Ta'ala inginkan untuk kita ni selamat. Sebab itu kalau kita tengok dalam peperangan Ahzab umpamanya kan, perang Ahzab ini ataupun perang Khandaq, sehingga Nabi SAW dan para sahabat korek gali parit untuk menjauhkan diri ataupun menyelamatkan Madinah daripada serangan. Serangan itu ataupun pakatan kufar itu, pakatan orang kafir yang memusuhi Islam pada waktu itu sangat besar. Sehingga kan ada sebahagian daripada orang munafik pada zaman tu siap lekeh lagi. Dia kata Muhammad janji kononnya nak kembali ataupun nak bagi kita gelang Maharaja Rom dan Parsi. Tapi hari ini kita nak pergi toilet pun ataupun kita nak pergi buang air pun takut. Kerana apa? Pakatan kufar itu besar. Tetapi akhirnya Allah Ta'ala mentakdirkan kemenangan kepada orang Islam. Begitu juga di Badar. Jadi sebab itu Nabi SAW berikan ingatan kepada Ibnu Abbas. Ya? Law ijtama'atil ummah ala ay yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Dalam sebelum tu Nabi kata innal ummata law ijtama'u ala ay yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Manusia ni kalau dia berhimpun nak memberikan manfaat kepada kamu, mereka sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepada kamu melainkan apa yang Allah Ta'ala telah tentukan pada kamu. Dan umat ini ataupun manusia ini sekali-kali tidak akan memberi mudarat kepada kamu melainkan apa yang Allah Ta'ala telah tentukan untuk kamu. Jadi kita kena akui, kita kena percaya apa saja yang menimpa kita, baik atau buruk, semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita buat kerja kita, kita jangan takut, insya-Allah. Baik.
Another question, doktor. Walaupun di rumah kita solat bersorangan di rumah, perlukah kita iqamat? Dia sunat untuk kita iqamat. Ya, kalau kita nak solat, sunat untuk kita iqamah. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Boleh tolong sarankan amalan-amalan yang patut dijaga semasa wanita dalam keadaan haid untuk terus menjaga imannya, kerana banyak amalan tidak dapat dilakukan. Ya, betul. Orang yang haid tidak boleh untuk bersalat, orang yang haid tidak boleh untuk berpuasa, tetapi dia boleh berzikir, dia boleh menghadiri majlis ilmu, bacaan Quran. Yang ni ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau dia berpegang kepada pandangan majoriti ulama, dia tak bacalah. Tapi zikir dia boleh teruskan, majlis ilmu dia boleh hadiri. Itu di antara perkara yang boleh dilakukan oleh orang yang haid. Wallahu a'lam. Tempat saya masjid ditutup sebentar, wabak masih berleluasa. Kalau di masjid, kita boleh salat tahiyatul masjid. Tapi disebabkan penutupan masjid, maka apakah rumah boleh diumpamakan masjid di masa wabak COVID? Mana tadi? Atau cukup saya salat fardu, salat rawatib, salat duha dilakukan? Salat tahiyatul masjid ialah salat yang disyariatkan untuk kita panggil apa, memperbanyakkan salat di tempat yang memang diwakafkan untuk salat, maka ia dikhususkan untuk masjid. Sebab itu para ulama kata kalau tempat itu bukan masjid, bukan diwakafkan untuk salat, maka tidak ada salat tahiyatul masjid. Tapi salat tahiyatul masjid ni dia boleh dirangkumkan dengan salat duha, dia boleh dirangkumkan dengan salat fardu. Kalau dia orang tu datang masjid, orang imam tengah salat fardu, maka dia pergi masuk salat fardu dan itu terangkum sebagai salat tahiyatul masjid. Kalau kat rumah tak adalah salat tahiyatul masjid, tapi bila tak ada salat tahiyatul masjid, ada salat lain. Ada salat duhanya, ada salat witirnya, ada salat qabliyah dan ba'diyahnya, kemudian ada salat sunat mutlak. Salat sunat mutlak masih dibenarkan pada waktu-waktu yang dibenarkan. Contohnya lepas subuh tak boleh lah, lepas asar tak boleh. Selain pada tu boleh solat sunat mutlak. Ya, sebab solat sunat mutlak ini merupakan salat-salat yang kita bebas untuk lakukan berapa rakaat sekalipun tak apa. Ya, baik. Masya Allah, ada yang tolong buat nota dalam ni. Siapa yang nak nota boleh tengok dekat bahagian chat, ada yang buat nota. Terima kasih banyak-banyak sudi buat nota untuk apa yang saya sebutkan pada malam ini. Moga-moga usaha ini dapat diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ganjaran yang baik. Jazakumullah khair. Baik, saya kira cukuplah sekadar tu, dah 10.35. Insya-Allah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Minta maaf kalau ada banyak soalan saya tak mampu nak jawab. Banyak sangat. Terima kasih kepada Nur Islam Academy, Kak Lin, Datuk Ayub dan yang lain-lain lagi. Terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini. Masya-Allah ramai pada malam ini. Di Zoom ini pun ada 200 lebih. Itu tak campur lagi di Facebook. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.